uh, Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya dosa-dosa kita diampunkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan menyambung daripada mana kita berhenti daripada kitab Umdah, dan akhir sekali kita membicarakan tentang perkara yang bersangkut paut dengan tahallul. Perkara yang ini yang bersangkut paut dengan tahallul. Sebelum ini kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, ada perkara yang perlu kita memahami berkenaan dengan masalah yang ini tahallul. Apa yang dimaksudkan dengan tahallul adalah yang ini menghalalkan, yang ini sesuatu yang menghalalkan. Sebab apabila kita dalam keadaan ihram, maka ada benda-benda yang diharamkan kita melakukan. Maka tahallul ini menghalalkan apa yang diharamkan. Menghalalkan apa yang telah diharamkan semasa dalam keadaan ihram. Jadi ada perbezaan di antara haji dengan umrah. Jadi bagi umrah, dia tahallul hanya satu sahaja. Satu kali tahallul. Ini maksudnya kita niat ini umrah. Selepas itu kita sampai kepada Makkah, kita melakukan tawaf. Dan selepas itu kita melakukan sa'i dan kita mencukur ataupun kita memotong ini rambut. Maka ia sudah dikirakan sebagai tahallul. Maksudnya kita dah keluar kepada ihram sepenuhnya. Tetapi ini berbeza dengan haji. Haji kita ada dua tahallul. Kita ada tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Yang dalam bahasa Arab kita panggil tahallul awal. Lepas itu kita ada tahallul asani. Jadi penulis akan membicarakan tentang bagaimana kita mendapati tahallul awal dan apakah perkara-perkara yang masih diharamkan setelah kita melakukan tahallul awal, dan bagaimana kita melakukan tahallul sani, dan apa yang perkara yang akan berlaku setelah ini kita melakukan tahallul asani ataupun tahallul yang kedua. Jadi beliau mengatakan at-tahallul. Sekarang ini kita akan bicarakan ini tentang yang ini tahallul. Baik. Dia mengatakan walil haji tahallulani. Bagi haji kita ada dua tahallul seperti mana saya mengatakan tadi. Awwalun wa sanin. Tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Fal awwalu tahallulani yang pertama yahsulu bi itsnaini min hadhihi thalathah. Jadi apabila kita melakukan dua amalan daripada tiga, tiga amalan. Apakah yang ni dua daripada tiga yang ni amalan? Yang ni kita mengatakan pertama sekali, yang tiga amalan yang dimaksudkan di sini adalah mencukur. Yang kedua, melontar Jamratul Aqabah. Yang ketiga, melakukan tawaf ini ifadah. Ini adalah tiga amalan yang dimaksudkan. Jadi apabila kita melakukan dua daripada tiga amalan ini, kita telah melakukan tahallul yang pertama. Dan ketiga-tiga amalan ini bermula separuh malam daripada malam Nahar, iaitu malam yang ini 10 Zulhijjah. Apabila yang ini berlalu separuh malam ini daripada 10 Zulhijjah, masuk masanya untuk kita melakukan tiga perkara ini. Dan kita boleh melakukan mana-mana satu. Tidak diwajibkan kita mengikut kepada tertib. Disunatkan kita mengikut ini kepada tertib seperti mana kita bicarakan minggu lepas. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu melakukan dua daripada tiga perkara ini, sebagai misal, biasa yang jamaah yang sekarang yang melakukan haji, mereka akan melakukan lontar jamrah dulu. Mereka akan tunggu sampai waktu pagi di Mina dan mereka akan melontar Jamratul Aqabah. Selepas itu mereka mencukur ataupun memotong. Maka dengan dua perkara ini dia telah terkeluar daripada tahallul ini yang pertama. Maka tahallul ini yang pertama, segala yang diharamkan dalam ihram semua ini sekarang dihalalkan, melainkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan wanita. Melainkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan wanita, yakni seperti persetubuhan, menyentuh dengan syahwat, begitu juga dengan pernikahan dan pewalian dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, segala yang diharamkan semua sekarang sudah menjadi halal. Ini misalnya kita sudah boleh memakai yakni baju, jubah misalnya, ataupun baju yang berjahit. Setelah kita melakukan dua daripada tiga amalan ini, kita sudah boleh memakai minyak wangi. Kita sudah boleh mandi menggunakan sabun. Dan kita berus gigi dengan menggunakan obat gigi yang mengandungi minyak wangi dan sebagainya. Jadi ia sangat ini memudahkan setelah ini kita melakukan tahallul yang pertama. Dan ini yang akan disebutkan oleh penulis. Maka beliau mengatakan
yahsulu bi isnaini min hadhihi thalatha. Dua daripada tiga perkara ini apabila kita melakukannya, kita mendapat tahallul yang pertama. Ayyuhakana. Apa sahaja. Yang maksudnya tidak diwajibkan tertib. Tidak diwajibkan tertib. Jadi beliau memberikan misal, imma halqun wa ramyun. Satu orang ini dia cukur rambut dia dahulu, selepas itu dia melontar jamrah. Au halqun wa tawaf. Dia mencukur selepas itu dia tawaf ifadah. Sebagian ini jemaah yang ini misalan misalan selepas setengah malam dia pergi masuk Makkah. Dia melakukan tawaf ini ifadah. Maka sah ini tawaf ifadahnya. Dan selepas itu dia mencukur. Ataupun dia mencukur dahulu selepas itu dia tawaf. Maka dia telah melakukan dua daripada tiga perkara. Jemaah yang pertama tadi, dia cukur dan dia melontar jamrah. Dia telah keluar daripada tahallul yang dia melakukan tahallul yang pertama. Au ramyun wa tawaf. Ataupun satu orang yang ini dia melontar ini jamrah, selepas itu dia melakukan tawaf ini ifadah. Maka ini sama ada itu ataupun ini, kita mengatakan dia telah mendapatkan tahallul yang pertama. Dua daripada tiga amalan ini. Famata fa'ala isnaini minha hasala tahallulal awal. Apabila dia melakukan dua daripada tiga perkara ini, dia telah mendapatkan tahallul yang pertama. Wa yahillu bihi. Sekarang penulis membicarakan, sekarang kalau dia mendapatkan tahallul yang pertama, apakah perkara yang dihalalkan baginya? Maka beliau mengatakan wa yahillu bihi jami'u ma haruma alaihi. Telah dihalalkan baginya segala yang telah diharamkan ke atasnya. Ma'adan nisa. Melainkan perkara yang bersangkut paut dengan wanita. Min wat'in, seperti persubuhan. Wa aqdi nikahin, seperti melakukan akad pernikahan. Tidak sah kalau dia belum lagi melakukan tahallul yang kedua. Wa mubasyaratin, yakni dia melakukan perkara yang menaikkan syahwat ini bersama isterinya. Ini semua adalah perkara yang diharamkan. Sebab ini perkara yang bersangkut paut dengan wanita. Misal, jadi ini adalah bahagian yang pertama. Wasani, tahallul yang sani. Bagaimana kita dapat melakukan tahallul yang kedua? Fa'idha fa'ala salisa. Apabila dia melakukan yang ketiga. Halalahu kullu ma harramahul ihram. Maka telah menjadi halal baginya segala yang diharamkan oleh ihram. Jadi apabila seorang dalam keadaan ihram, diharamkan dia melakukan persubuhan, diharamkan ke atasnya bernikah, diharamkan ke atasnya melakukan perkara-perkara yang menimbulkan syahwat ini dengan wanita, diharamkan ke atasnya memakai minyak wangi, diharamkan ke atasnya memakai pakaian yang dijahit, memburu dan sebagainya. Tapi apabila dia melakukan tahallul ini yang kedua, segala ini sudah menjadi halal. Maka ini satu sepatutnya kita mengatakan dia sudah menjadi halal. Yang ini dia bukan lagi diharamkan yang ini oleh ihram, sebab dia sudah keluar daripada ihram sepenuhnya. Tetapi adakah amalan haji sudah habis? Tidak. Tak semestinya kita sudah melakukan tahallul yang kedua, kita sudah habis daripada amalan haji, sebab kita masih ada mabit di Mina. Itu sebab penulis ini mengatakan di sini faslun al-mabit fi Mina. Kita wajib melakukan bermalam di Mina. Ini adalah wajib. Wajib di sini maksudnya kalau kita meninggalkan, kita berdosa dan dikenakan dam yang ke atas kita. Walaupun haji kita sah. Sebab kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kita membezakan di antara rukun dengan wajib. Rukun haji dengan wajib haji. Jadi rukun haji, wajib kita melakukannya dan haji tidak menjadi sah tanpanya. Tetapi wajib haji, wajib kita melakukannya, tapi haji tetap menjadi sah tanpanya. Akan tetapi diwajibkan kita membayar ganti rugi. Kita membayar dam. Ini akan disebutkan nanti. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيِ رَجَعَ إِلَى مِنَى وَبَاتَ بِهَا. Jadi apabila dia melakukan tawaf ifadah, dia melakukan sa'i. Ini kalau sekiranya dia belum lagi melakukan sa'i selepas tawaf qudum, ataupun dia tidak melakukan tawaf qudum disebabkan hajinya haji tamattu', ataupun haji tamattu', maka diwajibkan dia melakukan sa'i. Sebab dia belum lagi melakukan sa'i selepas tawaf. Ini telah kita juga membicarakan. Raja'a ila Mina. Jadi setelah dia habis daripada tawaf ifadah, wajib dia kembali ke Mina wa bata biha, dan bermalam di Mina. Jadi wajib bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq. Hari tasyriq 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, 3 hari. Wajib dia bermalam. Wa yatajannabul mawadi'a thalathat wa yaltaqitu fi awwali yawmi ayami tasyriq wa huwa thani al-'id 21 hasatan min Mina. Jadi apabila dia telah sampai kepada hari yang pertama
daripada hari tasyrik yang merupakan hari yang kedua hari raya. Yang hari raya yang pertama adalah 10 Zulhijjah. Kedua hari raya adalah 11 Zulhijjah dan dia adalah hari yang pertama hari tasyrik. Dia mengutip 21 batu di Mina untuk dia melakukan lontar. Kenapa yang ini 21? Sebab jamrah kita ada 3 jamrah. 3 jamrah. Pertama sekali adalah jamrah as-surah. Jamrah yang ini yang kecil. Lepas itu jamrah al-wusta. Jamrah yang ini pertengahan. Dan kita ada jamratul aqabah. Yang ini jamrah yang ini yang akhir. Jadi kita ada 3 jamrah. Maka tiap-tiap jamrah diwajibkan kita melontar 7 batu. Jadi 3 jamrah diwajibkan kita melontar 21 batu. Itu sebab penulis ini mengatakan wajib yang ini dia mengambil 21 batu. Dan dia mengutipnya daripada Mina sendiri. Dia mengambil 21 batu. Dan disunatkan dia mengelakkan mengutip batu daripada 3 tempat yang disebutkan sebelum ini. Yang ini 3 tempat makruh. Kalau kita mengambil batu daripadanya. Pertama sekali adalah tempat sampah. Kedua adalah tempat jamrah itu sendiri. Yang ini maksudnya orang dah campak jamrah, kita ambil batu yang telah yang ini dicampak. Sebab batu ini sudah digunakan untuk lontar. Maka elakkan. Jangan kita ambil batu yang ini di jamrah. Selepas itu, batu yang berada di dalam masjid. Batu yang berada dalam masjid. Kita ada Masjid Al-Khif. Dekat ini dengan jamrah yang pertama. Maka di situ ada masjid dinama yang ini Masjid Al-Khif. Masjid Al-Khif sampai hari ini. Masjid itu yang ini masih wujud dan masjid sebesar-besarnya hari ini. Yang ini setelah ini renovasi dan sebagainya, masjid ini yang cantik dan besar sekali. Yang dikenali sebagai Masjid Al-Khif. Maka makruh kita mengambil yang batu daripada masjid. Jadi di sini ini yang dimasukkan dengan 3 tempat. Tempat yang kotor, daripada jamrah dan juga daripada masjid. Jadi dia mengatakan wa yatajannabul mawadhi'a thalatha al-mutaqaddimah. Mutaqaddimah yang telah disebut ini sebelum ini. Fa idza zalati syams, apabila tergelincirnya matahari, maksudnya telah masuknya waktu zawal. Waktu yakni zuhur, rama biha qabla as-salah. Maka dia boleh memulakan melontar jamrah. Maka apa yang dimaksudkan oleh penulis ini di sini adalah masa untuk kita melontar jamrah pada tiap-tiap hari tasyrik bermula setelah zawal. Kita tidak boleh melontar sebelum zawal. Kita tidak boleh melontar sebelum zawal. Wajib ini selepas zawal. Wajib ini selepas zawal. Ini adalah berkenaan dengan hari tasyrik. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Maka diwajibkan kita melontar pada tiap-tiap hari 3 jamrah. Dan ketiga-tiga lontaran ini bermula selepas tergelincirnya matahari, iaitu waktu zawal. Ini yang penulis ini mengatakan, fa idza zalati syams, apabila yang matahari telah tergelincir, rama biha qabla as-salah, dan dia melakukan lontaran ketiga-tiga jamrah, iaitu jamratul surah, jamratul wusta, jamratul aqabah, sebelum dia melakukan salat. Ini adalah yang lebih afdal. Fayamril jamratul ula. Dari penulis menerangkan di sini. Dia melontar yang ini jamrah al-ula, jamrah yang ini yang pertama, yang ini surah, juga dikenali sebagai jamrah yang kecil. Wa hiya allati tali Masjid Al-Khif. So, Masjid Al-Khif ini di belakang kita. Kita kalau pergi kepada jamrah, masjid ini berada di belakang kita. Jadi jamrah yang pertama yang kita akan sampai adalah jamrah al-awwal, iaitu dikirakan jamrah yang kecil, as-surah. Lepas itu al-wusta, lepas itu aqabah. Jadi 3 jamrah itu dia seperti begini. Dari belakang kita Masjid Al-Khif. فيصعد إليها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات. Jadi dia naik yakni ke atas jamrah dan dia menjadikan yakni masjid itu yakni di sebelah kirinya dan dia menghadap yakni kepada kiblat dan melakukan lontaran. Berapa kali? 7 kali. Yakni tiap-tiap jamrah seperti mana kita mengatakan 7 kali batu. Hasatan kama taqaddama. Satu batu. Tidak boleh kita campak sekali 7 begini. Kita campak 1 dan bukan jatuhkan begini, tetapi kita mesti campak seperti mana yang dikatakan, sehingga kita punya kalau kita ketiak kita yakni tangan kita ini naik sehingga ketiak kita ini kalau sekiranya kita memakai ini baju labur dapat ini dilihat. Jadi kita campak begini. Tidak disunatkan kita campak begini. Tamam? Kita campak begini. Nah, dan juga tidak disunatkan kita buat begini. Ini dimasukkan dengan adda. Dimasukkan dengan adda seperti mana penulis ini membicarakan sebelum ini. Maka beliau mengatakan wa yastaqbilu qiblata wa yarmi biha bi sab'i hasayat. Hasatan kama taqaddama.
Summa yanharifu qalilan bihaitsu la yanaluhu al-hasa alladhi yarmihi an-nas wa tabaqa al-jamratu khalfahu wa yastaqbilu al-qiblata wa yad'u wa yadhkur bi khushu'in wa tadarru'in biqadri suratul Baqarah. Maka penulis mengatakan setelah dia melakukan lontar yakni jamrah yang pertama, maka dia pergi yakni kepada tempat yang lain supaya dia tidak terkena batu orang yang mencampak. Dan dia menghadap yakni kepada kiblat dan dia berdoa dan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadar yakni bacaan suratul Baqarah ini mengikut yakni kepada sunnah. Walaupun yakni zaman sekarang wallahu alam yakni mungkin ada jemaah yang mengamalkannya, biasanya kita berdiri yakni di sana yakni hanya yakni seketika kadar yakni kita berdoa dan kita ingat yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ini semua adalah tempat-tempat yang disunatkan kita melakukan doa. Maka di sini penulis yang mengatakan kadar yakni membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah sikit lebih kurang 40 minit. Bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan, sikit lebih kurang 40 minit, 45 minit. Maka ini yang disebutkan ini oleh penulis. Dia berada di tempat di sebelah jamrah supaya tidak terkena batu dan dia menghadap kepada kiblat dan di sana dia melakukan doa. Summa ya'ti al-jamratus tsaniyah. Ini jamratus tsaniyah, jamrah ini yang kedua juga dikenali sebagai jamrah al-wusta, jamrah ini yang pertengahan. Wa huwal jamratul fayaf'alu kama fa'ala fil ula, maka dia melakukan seperti mana dia melakukan pada jamrah yang pertama tadi, yakni dia melakukan lontaran, selepas itu pergi ke satu tempat yang jauh sedikit, menghadap kepada kiblat dan melakukan doa. Fa idza faragha minha waqafa wa da'a qadra suratul Baqarah, sama juga yakni dia berdoa dan mengingat kepada Allah kadar yakni bacaan suratul Baqarah. Summa yatil jamratus tsalitsah, selepas itu dia pergi kepada jamrah yang ketiga, wahia jamratul aqabah. Ini yang dikenali sebagai jamrah al-aqabah. Ini yang dilontar pada hari Idul Adha, pada hari Nahar. Jamratul aqabah allati ramaha yauman nahri fayarmiha bisab'in. Dan dia juga melontarnya 7 kali lontaran, kama fa'ala yauman nahri sawa'an, seperti mana dia melakukan pada hari raya haji. Pada hari raya haji kita telah membicarakan ini jamratul aqabah. Ya, 2 daripada 3 perkara yang tadi kita mengatakan yang menjadikan tahallul awal, iaitu lontaran bagi jamratul aqabah, cukur dan tawaf ini ifadah. Ini adalah jamrah yang sama dan kita melakukan lontaran yang ini yang sama. Fayastaqbiluha wal qiblatu an yasarihi, dan dia menghadapnya dan qiblah yang di sebelah kirinya. Fa idza faragha la yaqifu indaha wa yabitu bi Minan. Apabila dia telah habis yakni melakukan lontar ini jamratul aqabah, maka dia tidak yakni berdiri yakni di sisinya sama ada seperti mana dilakukan pada jamrah yang pertama dan yang kedua, yakni dia terus keluar dan menuju yakni ke Mina untuk dia bermalam di Mina. Summa yaltaqitu minal ghadi wa huwa thani ayyamit tashriq 21 hasatan fayarmi bihal jamrat as-salasa kulla jamratin bisab'in ba'da zawal kama taqaddama. Apabila sampai kepada hari yang kedua, dia melakukan perkara yang sama. Dia mengutip 21 batu dan selepas itu dia melakukan lontaran bagi 3 jamrah, sama seperti apa yang dia melakukan pada hari yang pertama, dan ini juga yakni bermula selepas zawal kama taqaddama, seperti mana yang disebutkan ini. Wala yajuzu ramyul jimari fi ayyami tashrik illa ba'da zawal. Penulis yang menekankan perkara ini, tidak dibolehkan dia melakukan lontaran ketiga-tiga jamrah melainkan selepas zawal, sebab sebelum zawal ini tidak menjadi sah. Melainkan kalau dia melakukan lontaran bagi lontaran semalam, dia tidak melakukan lontaran misalnya pada hari yang pertama. Jadi apabila sampai kepada waktu pagi hari yang kedua, dia melakukan lontaran bagi hari yang pertama, itu boleh. Sebab ini selepas zawal, dia melakukan lontaran bagi hari yang pertama. Tetapi tidak dibolehkan dia melakukan lontaran bagi hari yang kedua pada waktu pagi. Wajib ini dia tunggu ini sampai waktu zawal. Wa yajibu tertibu, diwajibkan tertib. Yakni maksudnya jamrah yang pertama, jamrah yang kedua, jamrah yang ketiga. Dia tidak boleh melontar jamratul aqabah dulu, selepas itu jamrah yang pertama, selepas jamrah yang kedua. Yang ini tidak sah. Dia mesti yakni mengikut kepada tertib. Jamrah yang pertama dahulu, lepas itu jamrah pertengahan, lepas itu jamratul aqabah. Wajib ini tertib. Fayarmi ma yali Masjidil Khif awalan. Dia melakukan lontaran bagi jamrah yang pertama yang dekat kepada Masjidil Khif. Yang ini Masjidil Khif ini di belakang kita. Yang paling dekat ini kepada Masjidil Khif itulah jamrah yang pertama. Jadi kita melakukan lontaran yang ini 7 batu. Wal wusta thaniyan. Selepas itu yang kedua, yang pertengahan, jamrah yang pertengahan. Wal aqabah salisan. Seperti mana kita mengatakan, yang ketiga adalah jamratul aqabah. Wa yundabul ruslu kulla yaumin li rambi
Disunatkan sebelum ini kita melakukan lontaran tiap-tiap hari, disunatkan kita mandi al-ghusl ini li ramil jimar. Ini yang diniatkan apabila kita mandi pada tiap-tiap hari untuk melakukan lontaran. Fa iza rama fi sani tasyrik nudiba lil imami an yakhtuba khutbatan yu'allimuhum fima jawazu nafri wa yuwaddi'uhum. Jadi apabila hari kedua tasyrik disunatkan ini bagi sang imam untuk melakukan khutbah, mengingatkan kepada manusia berkenaan dengan pilihan yang diberikan oleh Allah, sama ada dia nak bermalam 2 malam ataupun 3 malam. Ini yang seperti mana Allah mengatakan surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini pilihan, sama ada kita nak bermalam 2 malam ataupun 3 malam. Baina an yata'ajjal fi yawmaini wa baina an yata'akhkhar fa idza arada ta'jil falyanfur bi syarti an yartahila min minan qabla al-ghurub. Bagi mereka yang nak bermalam hanya 2 malam, maka dibolehkan mereka melakukan sedemikian, tapi dengan syarat adalah mereka keluar daripada Mina sebelum terbenamnya matahari apabila masuknya hari yang ketiga. Dia wajib keluar daripada Mina sebelum terbenamnya matahari dan dia telah melakukan lontar jamrahnya pada hari yang kedua tadi. Jadi setelah dia melakukan lontar jamrah pada hari yang kedua, maka dia keluar daripada Mina. Kalau dia keluar daripada Mina sebelum ini terbenamnya matahari, maka tidak diwajibkan dia bermalam hari yang ketiga di Mina. Ini kita panggil nafar awal. Nafar awal. Nafar juga kita ada nafar yang pertama dan nafar yang kedua. Nafar yang ini maksudnya keluar. Jadi nafar ini awal dan nafar yang pertama. Jadi apabila kita melontar hari tasyrik, hari yang pertama, 11 ini Zulhijjah, 12 ini Zulhijjah, selepas itu kita keluar daripada Mina sebelum terbenamnya matahari, maka tidak diwajibkan kita kembali kepada Mina untuk bermalam pada hari yang ketiga. Tetapi kalau sekiranya kita berada di Mina sampai terbenamnya matahari pada hari yang ketiga, wajib ini kita melontar, kita bermalam pada hari yang ketiga dan kita melontar ini pada harinya. Fa in raghabat wa huwa biminan imtana'a ta'jil wa lazimahu al-mabit wa ramyul radi. Seperti mana kita mengatakan, wajib dia bermalam kalau dia tak keluar daripada Mina sebelum ini terbenam matahari, wajib dia malam di Mina dan wajib dia melontar jamrah pada keesokan harinya. Wa illam yuridi ta'jil bata biminan waltaqata 21 hasatan yarmiha minan radi ba'da az-zawal kama taqaddama summa yanfur. Tapi kalau dia hanya mau 2 malam, maka dia mengutip yakni batu di Mina untuk dia melontar pada hari yang kedua, dan selepas itu yakni dia keluar sebelum terbenamnya matahari dan dia melakukan lontaran selepas ini zawal, seperti mana yakni disebutkan sebelum ini. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini dan kita akan meneruskan pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.